berkaitan tentang doa keburukan juga. Ada sebahagian ulama menganggap dia macam ni. Ada sebahagian manusia yang dia mendoakan kebaikan pada sangkaan dia. Pada sangkaan dia, dia duk sangka, Kelantan kata, seka lah ke? Dia seka, dia doa benda comel. Dia seka, dia doa benda molek. Tapi hakikatnya, dia berdoakan untuk keburukan. Dia duk berdoa tu, dia minta, dia mengharapkan benda tu benda baik pada sangkaan dia. Tapi sebenarnya benda yang dia minta tu benda yang buruk. Ini adalah kerana kejahilan, ketidaktahuan dan kesalahfahaman dia. Sebagai contoh, sebahagian orang-orang Yahudi memohon kepada Allah untuk mendatangkan nabi-nabi dan rasul daripada kalangan mereka. Bagus ke tak bagus doa macam tu? Orang Yahudi daripada Bani Israel mendoakan kepada Allah supaya didatangkan Nabi dan Rasul, diutuskan Nabi dan Rasul di kalangan mereka. Sekali lintas, sekali zahir, cantik ke tak cantik? Cantiklah kalau kita contoh, ya Allah ya Tuhanku, utuskanlah seorang Nabi, seorang Rasul dalam kalangan kami. Nampak cantik benda tu, minta Nabi, minta Rasul. Tetapi hakikatnya doa ini untuk menolak siapa? Untuk menolak siapa? Menolak kenabian dan kerasulan Nabi yang terakhir tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau depa tak minta sekalipun, memang nabi-nabi dan rasul paling banyak diutuskan pun pada siapa? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tapi permintaan mereka di sini bukan mereka nak nabi dan rasul tu sungguh-sungguh, tapi kerana nak menolak kenabian dan kerasulan Muhammad yang berbangsa Arab berketurunan Quraisy. Kerana mereka nak kalau boleh Nabi dan Rasul terakhir itu datang daripada golongan mereka, Bani Israel juga. Sekali pandang tadi nampak cantik, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah Nabi dan Rasul tu dari kalangan kami. Cantik nampak, tapi hakikatnya mereka sedang mendoakan keburukan kerana menolak ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi terakhir bangsa Arab berketurunan Quraisy bukannya datang dari kalangan mereka. Baik, yang ketiga, kadang-kadang bangsa Arab Quraisy sendiri pun pernah mendoakan keburukan untuk Nabi Muhammad, kematian untuk Nabi Muhammad. Sama ada dengan niat mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka. Bahkan kalau kita melihat contoh peristiwa malam hijrah Nabi itu, sebagaimana kita sebut tadi, sebelum hijrah Nabi itu, pada waktu siang tu mereka bermesyuarat di Darun Nadwah itulah. Hampir 100 orang duta dan delegasi dari semua bani-bani kafir musyrikin Mekah yang berada di kawasan Mekah dan di luar Mekah. Sekurang-kurangnya perlu hantar seorang ataupun 2 orang yang paling dipercayai daripada bani atau kaum masing-masing. Dan sekiranya kalau mereka mempunyai hal yang lain yang lebih penting, mereka perlu mewakilkan kepada seseorang yang mereka paling percayai. Contohlah kalau saya dijemput untuk mesyuarat tersebut, tapi ada benda yang saya rasa lagi penting yang saya perlu buat untuk hadiri mesyuarat tersebut. Jadi saya perlu cari seorang wakil, seorang pengganti untuk menyertai mesyuarat tersebut. Jadi berhimpunlah geng-geng kepala ni. Macam mana nak buat? Akhirnya keputusan ialah kita cari pemuda-pemuda yang gagah, pemuda-pemuda yang hebat daripada kepelbagaian kaum ni, kepelbagaian bani ni. Kalau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tu, Bani Hashim dan Abdul Muttalib nak tuntut darah, dia perlu tuntut darah daripada siapa? Semua yang terlibat. Kalau kita suruh seorang, contoh kalau kita suruh seorang daripada Bani Jamuh ke Bani Sahmin ke Bani Abdiddar ke, kalau kita cari seorang pergi bunuh Nabi, jadi mereka akan tuntut darah daripada satu bani saja. Oh, siapa yang bunuh Muhammad? Bani Sahmin. Mereka akan serbu Bani Sahmin.
Tapi bila kita ambil ramai-ramai, ni daripada Bani Sahmin seorang, Bani tu seorang, Bani ni seorang, Bani ni seorang. Contoh mudahlah Pengkalan Nyirih seorang, Alur Lintang seorang, mari alur tu, alur ni. Tapi bila geng tu hak kena bunuh nak tuntut, Allah, ramai sangat. 12 biji kampung, kita nak lawan ke? Contoh, nak bagi nampak. Jadi keliling rumah Nabi. Tujuan apa dia? Nak kepung Nabi, nak tangkap Nabi, nak bunuh tuan-tuan. Mereka ada niat nak bunuh Nabi sampai tahap tu. Dalam setiap siri peperangan lawan Nabi tu tak ada niat nak membunuh ke peperang tu? Ni suruh berhenti apa? Bukan. Okey. Dalam setiap siri peperangan tuan-tuan, dalam peperangan apa pun mesti kita ada niat nak tikam lawan kita, nak tombak lawan kita, nak panah lawan kita, nak berpedang dengan lawan kita, nak berlembing dengan lawan kita, nak bunuh, nak menjatuhkan lawan kita, mencederakan lawan kita. Tak ada orang kata hang nak pergi perang. Ya, aku nak pergi perang, tapi perang ni main-main saja. Kami berlatih lawan pedang, tapi berperang lah. Ting kawan tu jatuh pedang. Tak main-main je, tak bunuh pun, tak tikam pun, tak ada berperang tu. Bila berperang, mereka ada niat nak musnahkan Nabi, nak musnahkan sahabat. Kalau sekali dua, kita kata okey lagi. Berapa kali sejarah peperangan mereka lawan Nabi? Perang Badar, kalah. Try lagi perang Uhud, serilah kita kata. Tak kalah, tak menang. Mari lagi Hamra'ul Asad, lari. Mari lagi perang Sued, lari. Kumpul pula geng-geng ramai-ramai dalam peristiwa perang Ahzab, tak menang juga. Perjanjian Hudaibiyah, takut Rasulullah nak pi buat umrah kan, takut kedatangan Nabi Muhammad tak diberi kebenaran untuk masuk tahun tu, maka terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Termasuk di situ ada bai'ah apa? Yadullahu fawqa aydihim tu. Perjanjian di bawah satu pohon. Pohon apa tu? Bai'ah Ridwan. Pernah dengar kisah Bai'ah Ridwan? Okey. Kemudian ada lagi siri-siri peperangan lain sampailah kepada pembukaan kota Mekah. Allah sekali tu. Lepas tu perang Hunain, perang Taif, perang Tabuk tu, lawan geng lain lah. Sebab dah dikuasai. Apa tujuan dia? Nak musnahkan Nabi. Tapi Allah jaga Nabi, Allah jaga sahabat, bersesuaian dengan tersebarnya dakwah dan risalah Islam. Dan kalau kita melihat kembali kepada ayat tadi, ada sebahagian manusia ni dia mendoakan keburukan. Kadang-kadang secara direct ataupun indirect, secara perasan ataupun tak perasan. Biasalah kadang-kadang setiap manusia dalam hidup dia ni, ketika Allah bagi kelapangan, dia hidup cara lapang. Bila Allah bagi ujian, Allah bagi musibah pada dia, mungkin dia mari depression, dia mari stres, dia mari tertekan. Jadi dalam keadaan tersebut terkeluarlah perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan yang macam mana? Perkataan-perkataan yang kadang-kadang perkataan tu cerita bak matilah, cerita bak kehancuran lah, cerita bak kemusnahan lah, cerita bak doa yang tak elok lah. Contoh lagu mana? Contoh anak kita belajar. Kebetulan musim PKP, ajar anak. Allah, teruklah hang ni. Aku ajak hang ni, baru ingat hang ni, nak masuk hang ni tak ingat balik dah. Macam kita ajak Iqra' budak-budak, alif bata. Elok tu, alif bata. Nak masuk huruf lain, tanya esok alif bata tak tahu ke mana dah. Lepas tu keluarlah jenis benak lah, apalah kan. Lepas tu marah, cikgu hang ajak macam mana ni? Ni kalau lagu ni bodoh sampai ketua lah hang ni. Perkataan bodoh sampai ketua tu doa tu. Sebabnya apa? Nak marah anak tak boleh belajar. Tapi perkataan-perkataan macam tu, hang ni bodoh sampai ketua. Kalau mustajab Allah doa pada masa kita doa tu, Allah mustajab pada masa tu, kawan tu bodoh sampai ketua sungguh. Kalau bab harta contoh, kalau kereta, kalau macam ni baik aksiden dah kereta ni, perkataan kita masa tu nak marah. Kalau bergaduh dengan bini, baik bercerai lah waktu tu. Kalau anak, baik mampus lah kita sebut.
Baik lemah air lah, baik terbakar api lah, perkataan-perkataan time nak marah. Kalau rumah baik runtuh lah, kalau bangunan baik terbakar lah. Perkataan-perkataan macam tu pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Buka tafsir Ibnu Katsir mendatangkan satu hadis, bahkan dalam tafsir Imam Qurtubi pun disebutkan hadis ni. La tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum. Janganlah sesekali kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu sendiri. Jangan sesekali kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu sendiri. Wala ala amwalikum, dan jangan juga sesekali kamu mendoakan keburukan untuk harta-harta yang kamu punyai dan kamu miliki. Takut apa? An tuwafiqu minallahi sa'ata ijabatin yastajibu fiha. Kerana dikhawatiri doa kamu itu, hak kamu ucap, hak kamu sebut, hak kamu minta bertepatan dengan satu waktu yang disebut sa'ata ijabatin, saat yang dimustajabkan oleh Allah, yastajibu fiha. Kalau sekiranya Allah memperkenankan pada masa itu, naya ke tak naya? Naya ke tak naya? Mampu sampai ke tua kalau mustajab masa tu. Kereta ni baik aksiden lah, baik belanggar lah, kalau mustajab masa tu. Rumah ni runtuh lah, rumah ni terbakar lah, kalau mustajab masa tu. Bercerai lah, kalau mustajab masa tu. Mampu lah, lemah lah, kalau mustajab masa tu. Dibimbangi perkataan-perkataan tu, kalau terkena dengan waktu yang Allah istijabahkan, habislah kita. Tapi kita bernasib baik kerana apa? Kerana apa? Kerana Allah tak memakbulkan pada waktu tu. Macam juga kawan tu tadi. Kalau Allah makbulkan waktu tu terus, minta turun hujan batu, agak-agak jadi lagu mana? Minta turun hujan batu, azab yang pedih, tapi Allah tangguh untuk senario yang lain. Kita ni Allah tahan, Allah tangguh.